Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyara binti Isma, Menteri S55057 daripada K4. Kumpulan kami memilih tema demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen terbahagi kepada beberapa ciri utama, antaranya perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan negara. Ia merupakan sebuah dokumen rasmi yang mengandungi segala prinsip dan peraturan yang digunakan oleh sebuah kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Perlembagaan di Malaysia terbahagi kepada dua kuasa utama, iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan di Malaysia juga mengandungi 183 perkara yang merangkumi senarai Kerajaan Persekutuan dan Negeri, institusi di-Pertuan Agong, Jemaah Menteri, Parlimen dan Kehakiman. Bagi sesebuah kerajaan, perlembagaan memainkan peranan penting dalam menjamin kestabilan negara. Ia juga digunakan dalam menentukan rangka dan bentuk pentadbiran bagi sesebuah kerajaan. Dengan adanya perlembagaan, hak asasi dan kebebasan rakyat juga dapat dipelihara serta terjamin. Yang paling penting, ia merupakan sumber rujukan utama digunakan dalam proses penggubalan undang-undang. Oleh sebab itu, perlembagaan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan ciri-ciri demokrasi berparlimen bagi kestabilan sesebuah negara kerana ia dapat menjamin taat setia rakyat kepada kerajaan mereka. Assalamualaikum. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia, yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri. Baginda tidak boleh bertindak bersendirian kecuali dalam perkara tertentu atas budi bicara Baginda. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 raja-raja Melayu secara bergilir-gilir dalam tempoh 5 tahun sekali. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Baginda merupakan tonggak kerajaan Malaysia, ketua utama negara dan merupakan ketua tertinggi angkatan bersenjata. Baginda juga berkuasa mengampunkan atau menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Yang di-Pertuan Agong mengetuai 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman. Baginda juga merupakan satu daripada 3 unsur parlimen. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Seperti yang kita tahu, Raja Berperlembagaan merupakan tonggak keagungan Malaysia sejak era kemerdekaan. Sistem ini membantu memantapkan lagi kewibawaan institusi beraja di negara kita. Raja Berperlembagaan juga merupakan satu simbol keutuhan dan perpaduan rakyat. Sistem ini memperlihatkan bahawa Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting untuk menjaga dan memelihara kedudukan serta hak istimewa orang Melayu. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri dan Baginda juga mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X sekiranya keselamatan negara terancam. Seterusnya, kuasa pemerintahan juga merupakan salah satu daripada ciri demokrasi berparlimen. Kuasa pemerintahan ini dapat dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Kehakiman Judisiari, Badan Pelaksana Eksekutif dan Badan Perundangan Legislatif. Kuasa pemerintahan ini dijalankan berkonsepkan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ini sangat penting bagi mengelakkan pertindihan bidang kuasa, di mana melalui pengasingan kuasa, pihak yang sama tidak akan terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa. Yang kedua, mengelakkan pembolotan atau penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa pada sesebuah badan tertentu sahaja. Dan yang terakhir sekali, pengasingan kuasa dapat membolehkan setiap badan untuk bertindak tanpa diganggu atau dipengaruhi oleh badan yang lain. Badan perundangan erti kata nama lainnya ialah legislatif. Badan perundangan ni sebenarnya dipertanggungjawabkan untuk mengubah undang-undang di negara kita dan di bawah
pentadbiran perlembagaan negara kita sendiri juga. Okey, badan perundangan ni sebenarnya terdiri daripada YDPA iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Okey, badan perundangan ni apa fungsi dia sebenarnya? Fungsi badan perundangan ini sama juga untuk bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang demi kesejahteraan dan juga keadilan rakyat di negara kita. Okey, seperti yang kita tahu, badan perundangan ni terdiri daripada Dewan Rakyat, Dewan dan juga Dewan Negara. Apa yang dimaksudkan dengan Dewan Negara? Dewan Negara ni sebenarnya adalah merupakan dewan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Manakala Dewan Rakyat ni adalah dewan orang panggil dewan terpenting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat negara kita sendiri dalam proses pilihan raya kita. Pembagian kuasa terbagi kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif. Saya akan menerangkan tentang Badan Eksekutif. Badan Eksekutif adalah badan pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Ia diketuai oleh Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Mereka menjalankan tugas mengikut perlembagaan dan undang-undang. Terdapat 3 peringkat pentadbiran kerajaan iaitu yang pertama peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat kerajaan tempatan. Di dalam peringkat persekutuan, kuasa tetap pada tangannya di-Pertuan Agong tetapi dijalankan oleh Kabinet ataupun Jemaah Menteri. Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri serta Menteri dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan ataupun Raja Negeri. Ketua Pentadbiran Negeri ialah Menteri Besar ataupun Ketua Menteri yang dibantu oleh Timbalan dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat kerajaan tempatan pula, kerajaan tempatan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Ia mengandungi Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan salah satu badan yang terpenting di Malaysia iaitu Badan Kehakiman. Kuasa kehakiman bagi badan-badan kehakiman di Malaysia diperuntukkan dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Badan kehakiman mempunyai kuasa iaitu yang pertama mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah. Yang kedua, menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana. Yang ketiga, mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Hierarki mahkamah dapat digambarkan dalam sistem piramid iaitu terdapat 3 bahagian utama: mahkamah bawahan, mahkamah atasan dan mahkamah khas. Uniknya Badan Kehakiman di Malaysia kerana mempunyai mahkamah khas iaitu terdiri daripada mahkamah syariah yang mahkamah syariah di bawah pindaan negeri, mahkamah tentera dan mahkamah diraja. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian pilihan raya. Negara kita mengamalkan konsep pemerintahan demokrasi berparlimen. Antara ciri utamanya adalah proses pilihan raya. Sistem pilihan raya ini adalah satu proses demokrasi di mana undian dilakukan untuk memilih individu yang akan mewakili rakyat dalam Dewan Rakyat atau Dewan Negeri. Proses pilihan raya terbahagi kepada 2 jenis iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negeri. Pilihan raya kecil pula diadakan untuk memilih pengganti kepada kekosongan kerusi di mana-mana Dewan Rakyat atau Dewan Negeri. Seterusnya, kita akan melihat kepentingan pilihan raya. Seperti mana yang kita tahu, pilihan raya merupakan satu perkara yang sangat penting kepada sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Merujuk kepada kepentingannya yang pertama, pilihan raya adalah penting untuk kita melibatkan diri dalam proses pemilihan pemimpin. Hal ini demikian kerana dalam pilihan raya, kita sebagai rakyat berpeluang untuk mengundi serta memilih parti politik ataupun ahli pemimpin yang kita rasa dapat mengetuai kerajaan dengan baik. Selain itu, pilihan raya juga penting untuk warga negara mengambil tahu tentang perkembangan politik semasa. Hal ini demikian kerana
Melalui pilihan raya, kita dapat tahu parti politik yang mana disokong oleh majoriti rakyat dan parti politik mana yang tidak disokong oleh rakyat. Di samping itu, pilihan raya juga penting untuk menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan yang bakal dilaksanakan. Kerana sebelum mengundi, kita sebagai rakyat akan melakukan kajian tertentu ke atas parti politik yang kita akan mengundi. Jadi, kita sendiri akan memilih parti politik yang bakal melaksanakan corak pemerintahan yang terbagus kepada rakyat. Jadi, inilah kepentingan pilihan raya yang dilaksanakan di negara. Saya akan menerangkan tentang peranan parti politik. So, parti politik ini dia berperanan sebagai ejen komunikasi politik yang menyalurkan dan menyampaikan maklumat serta pendapat dan tuntutan kepada masyarakat umum. Ejen komunikasi politik ini juga dia berperanan dalam organisasi parti. Jadi kita boleh merumuskan segala idea dan pendapat daripada ahli-ahli parti dengan lebih berorganisasi. Parti politik yang wujud dalam sistem demokrasi, mereka juga boleh menjadi ruang kepada rakyat untuk menyampaikan segala pendapat dan juga tuntutan atas dasar sesuatu yang mereka inginkan. Apabila komunikasi dua hala ini terwujud, pentadbir negara dapat melaksanakan projek, rancangan serta dasar yang akan membawa kebaikan kepada negara dan juga rakyat. Parti politik ini juga berperanan sebagai sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah sebuah proses menyebarkan dan membentuk budaya dan juga sikap politik kepada masyarakat terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan juga latar belakang. Dan proses ini juga menentukan peranan mereka dalam proses politik.